Tiba-tiba negeri Johor menganjurkan pilihan raya. Walaupun banyak perbincangan di luar sana, tak ada timbul di Johor ni nak berlaku rampasan kuasa, nak tukar menteri besar walaupun dah tukar 2-3 kali. Inilah yang saya sebutkan tadi, saudara Jimmy ada sebutkan. Yang menjadi punca kepada pilihan raya ini adalah UMNO dan Barisan Nasional. Yang menjadi punca kepada jatuh kerajaan Pakatan Harapan, memanglah ada yang lompat, ada yang tukar, ada yang alih arah. Tapi yang hasut UMNO dan Barisan Nasional. Sebab apa, saudara? Sebab mereka tahu selepas satu penggal, kalau kita bagi peluang kepada mana-mana UMNO Barisan Nasional perintah satu-satu negeri, maknanya sukar untuk mereka rampas balik. Boleh tak mereka rampas balik? Boleh. Contoh yang mereka boleh rampas balik adalah negeri Terengganu satu ketika dulu. Boleh tak mereka hilang balik? Boleh rampas balik? Boleh. Antara yang pernah dia rampas balik ialah negeri Kedah. Pada pilihan raya yang ke-12, mereka rampas pada pilihan raya yang ke-13. Pernah berlaku. Tetapi di banyak tempat yang lain, baik yang ditadbir oleh Pakatan Harapan, Parti Keadilan atau DAP, baik yang ditadbir oleh PAS, UMNO dan Barisan Nasional tak dapat rampas balik kerajaan yang mereka hilang. Bila mereka tak dapat rampas balik, kerana mereka gagal untuk berada di bawah akal undi dan gagal untuk mengagihkan kedudukan kepentingan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tanpa kerajaan, UMNO dan Barisan Nasional tak boleh bertapak kukuh. Sebab itu sebaik Pakatan Harapan merentah, ejen UMNO dan Barisan Nasional cuba macam-macam cara. Timbulkan kekeliruan, bangkitkan persengketaan kaum, asak dengan isu-isu tertentu. Malahan mereka bergabung pula dengan parti yang namanya PAS, jadi Muafakat Nasional. Sekarang tak ada lagi ketidakmuafakat tu pun kita tak tahu. Dan malangnya, apa yang saudara Jimmy sebut tadi tentang Sheraton Move, ada 2-3 kerat yang di dalam kepimpinan Pakatan Harapan terbawa-bawa terikut-ikut gendang tersebut. Tubuhlah sebuah kerajaan baru nama Perikatan Nasional. Tapi apa jadi perikatan? Kalau Pakatan Harapan dikatakan gagal 22 bulan, Perikatan Nasional 18 bulan dah tergolek dah. Yang jadi gagal kerajaan Perikatan Nasional siapa? UMNO dan Barisan Nasional. Sebab mereka tahu inilah peluang mereka untuk rampas kedudukan dan tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Kemudian ambil sebahagian yang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, bentuk pula kerajaan baru. Kan jadi kelakar tu tuan-tuan. Kita undi 1 kali, dapat Perdana Menteri sampai 3 kali. Kita undi 1 kali, dapat Menteri Besar sampai 3 kali. Kan kelakar tu tuan-tuan. Inilah jadinya apabila mereka gagal dan mereka cuba ambil alih dan mereka tahu. Mereka gunakan sebagaimana pengalaman negeri Perak, rampas kuasa melalui lompatan. Cuma lompatan kali ini jauh sikit lah. Lampat dulu kepada satu peringkat, jadi kepada satu lagi. Macam kekal bersatu, bila nampak macam tak boleh nak kontrol, akhirnya pujuk bersatu, buat kerajaan baru, buat kerajaan yang UMNO jadi Perdana Menteri Besar. Lepas tu tengok macam dah tak boleh nak pergi, dia kata dia bubarkan untuk kononnya dapat mandat. Dan Pakatan Harapan inilah yang kena fitnah. Konon-konon kita tak boleh takbir, kerajaan jadi tak stabil. Sedangkan kita lah buktikan di negeri yang kita perintah, di negeri Selangor, negeri yang kita perintah seperti negeri Pulau Pinang, yang merupakan penyumbang hampir 50%, hampir 40%. Dua negeri ini saja lebih hampir 40% kita sumbang kepada KDNK, keluaran dalam negara kasar. Kekal menjadi penyumbang ekonomi, kekal menjadi penyumbang dan aktiviti ekonomi negara, dan terus kekal di bawah Pakatan Harapan kepada Parti Keadilan, pada parti-parti di bawah Pakatan Harapan selama 3 penggal berturut-turut. Bila berlaku perpecahan dan berlaku perbezaan-perbezaan tertentu politik, ada Sheraton Move dan sebagainya, kita di Selangor, wakil-wakil rakyat kita, Huzan, Jimmy, kita ambil sikap okey lah. Dah 3 kali tukar menteri besar dah. Bukan 3 kali, 3 kali lah. Dah 3 kali tukar menteri besar dah. Jadi kita dah sebut dah, kita jumpa dengan Perdana Menteri Besar Negeri Johor. Kita jamin, insya-Allah kita akan jadi pembangkang. Kita akan kritik
kalau ada benda yang tak betul. Kita akan nyatakan perkara yang kita rasa kurang senang terhadap nasib rakyat, terhadap pelaksanaan polisi yang gagalkan rakyat, yang rugikan rakyat, air yang tidak sempurna. Air ni pun orang kata Selangor lah. Saya semak-semak gangguan kat Johor ni 3 kali 4 kali ganda lebih banyak daripada negeri Selangor. Tapi berita semua negeri Selangor lah. Tak apalah, saya jumpa lah. Itu yang kita wakilkan. Tapi kita bagi jaminan sampai habis tenggal, insya-Allah perkara-perkara penting, sebagai contoh belanjawan, akan tetap kita bagi sokongan, akan tetap kita tidak akan gagalkan ataupun kita akan undi tidak dalam sidang Dewan Negeri. Maknanya kita ini bersungguh-sungguh nak pertahankan kestabilan politik. Itulah juga yang kita lakukan di peringkat nasional di Putrajaya. Lihat, dah 3 kali dah tukar Perdana Menteri. PH, okeylah ada yang lompat. Lepas PH ganti PN. PN lagi pendek, 18 bulan umur dia. Sekarang pun berjaya cerita mereka berjaya 18 bulan. Apa benda 18 bulan? Hidup mereka berdepan dengan COVID. Kes kematian banding dengan zaman Pakatan Harapan 8-10 kali ganda. Kes hospital tutup, kes pecah, barai sana sini lebih banyak kali ganda. Buat sesuatu yang terbaik kepada rakyat. Tapi apa yang kita minta, bukan kita minta jawatan menteri, bukan kita minta jawatan duta khas, bukan kita minta yang bukan-bukan dan sebagainya, tapi kita minta sesuatu yang penting kepada rakyat dapat dilaksanakan. Undang-undang anti-hopping law, supaya tak berlaku lagi sheraton move, langkah-langkah yang pelik-pelik yang jatuhkan kerajaan yang dipilih secara sah. Antaranya apa yang kita minta? Kita minta supaya tumpu bantu small medium entrepreneur. Sebab apa? SME adalah kelompok-kelompok yang begitu terkesan ketika pelaksanaan PKP dan COVID-19. Maknanya di peringkat Putrajaya, di peringkat negeri dan di tempat-tempat yang lain termasuk di negeri Perak, kita Pakatan Harapan nak stabilkan kerajaan sampai habis term. Tapi UMNO dan Barisan Nasional tahu dia kena kerit gelombang. Di Melaka dia ambil peluang, sekarang dia buat di Johor. Saya dengar-dengar bila Menteri Besar Kedah kata, kenapa di Kedah aman dan stabil? Kerana di Kedah kurang wakil rakyat UMNO dan Barisan Nasional. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sekarang ni yang menggelorakan benda ni UMNO dan Barisan Nasional. Yang terpengaruh di dalamnya adalah Perikatan Nasional. Yang jadi bangsa ialah rakyat. Dengan permainan politik yang tidak berkesudahan. Cara nak hadapi UMNO Barisan Nasional lagi sesat. Kita hadapi COVID, rakyat menderita, tak boleh kerja, banyak hilang kerja, banyak hilang tutup, banyak perniagaan tak boleh berjalan. Cara nak selesaikan tubuh kerajaan yang adil ataupun tubuh kerajaan yang stabil. Cara selesaikan ialah bagaimana? Ialah dengan buat pilihan raya. Pilihan raya timbulkan kos lagi. Berapa ramai orang yang positif bila turun dalam kempen-kempen pilihan raya. Hari ni KKM pun datang tengok. Tuan-tuan ikut tak ikut? Kalau tak ada begini, macam mana pula nak dijadikan sebagai pilihan raya? Saudara dan kawan-kawan sekalian, sebab itu bila UMNO dan Barisan Nasional kata mereka nak buat kestabilan, ternyata kestabilan tu hanya kat mulut mereka. Kestabilan bagi mereka tu ialah kalau mereka duduk di atas, yang lain duduk di bawah. Kestabilan bagi mereka ialah kalau mereka jadi ketua. Tapi kita buktikan sejarahnya, faktanya, datanya, di bawah Pakatan Harapan ke, selain daripada UMNO dan Barisan Nasional, boleh kekal stabil. Syaratnya satu penggal dulu, tinggalkan UMNO dan Barisan Nasional. Inilah yang dibimbangi dan dirisaukan oleh mereka. Malangnya ada orang-orang kita dulu, kawan-kawan kita dulu terikut-ikut, dan sekarang kita tengok apa jadi pada mereka. Gaduh sama-sama sendiri. Ketika di sini, wakil rakyat atau wakil-wakil Perikatan Nasional akan tuduh BN korup, perasuah, tak tahu malu, angkat Najib, angkat perompak. Najib bantai balik, mereka ni kerit ketidakstabilan, mereka ni lah yang gagal. Semalam, 2 hari lepas ketika meeting menteri-menteri besar dan juga wakil kabinet, baik pula wakil-wakil rakyat UMNO Barisan Nasional duduk sebelah dengan Perikatan Nasional. Parlimen yang bersidang sekarang, mereka duduk dekat bank yang sama. Jadi BBC ketika kat sini tuduh sana, tuding ini perompak,
Ini pemecah belah. Jadi saudara, kalau nak sebut tentang kestabilan, diorang inilah yang cipta ketidakstabilan dalam negara kita. Kalau nak tuduh tentang nak cipta kestabilan dan jaga pertahankan negara, Pakatan Harapan buat sehabis baik dah. Baik jadi kerajaan atau jadi pembangkang. Dan buktinya nyata. Ni saudara Kuzan hidup lagi, Jimmy hidup lagi di Johor itu. Mereka inilah yang bertemu dan menyatakan pandangan, okeylah, kita tak akan kacau dan gugat sampai runtuhkan kerajaan ketika penggal. Next election kita lawan balik. Ini yang antara kita sebutkan dan kita laksanakan. Sebab itu mereka tunaikan balik dengan beri peruntukan kepada wakil-wakil rakyat kita. Dan kita buat dan kita laksanakan. Kita turun ke bawah, kita sampai pada rakyat. Jadi yang nak buat kestabilan ni sebenarnya, ni saudara Kuzan, saudara Jimmy, Pakatan Harapan. Sebab itu hari Sabtu nanti, kalau yang nak stabil, kalau nak pastikan negeri ini aman, ialah kita kena buang orang yang mudah terikut-ikut dengan ketidakstabilan. UMNO dan Perikatan Nasional pilih Parti Keadilan ataupun calon daripada Pakatan Harapan. Ajang gitu ni, faham tak faham ni? UMNO ni daripada Sheraton Move sampailah sekarang saya cerita. Simpelkan itu je. UMNO risau tak dapat terampas balik kalau hilang satu penggal, hasut orang yang terhasut dalam sebahagian dalam bersatu, sebahagian daripada keadilan yang lompat jadi katak keluar, duduk gabung konon nak tubuh kerajaan yang baik, yang adil, yang stabil. 18 bulan bergaduh. Lepas bergaduh kumpul balik pula buat kerajaan. Di Johor mereka bergaduh balik. Nak stabil macam mana kalau kerajaan macam ni? Ini bukan saja tidur satu bantal mimpi lain-lain. Ini tidur satu selimut ni. Bukan satu bantal. Bukan mimpi saja lain-lain. Bergaduh masa tidur. Bertumbuk-tumbuk. Dah tu bila dah sedar, kenapa kau lebam? Kenapa kami lebam? Macam itulah jadi. Yang lebam tu siapa? Rakyat lah. Itu yang jadi. Seorang tutup pintu depan, seorang buka pintu belakang. Itu yang jadi SOP Kelang Kabut. Tuan-tuan, saya tahu. Saya datang mesyuarat, selalu dijemput dalam mesyuarat pengurusan COVID. Kita tahulah. Bila keputusan yang dibuat, arahkan, tak boleh ada pergerakan tertentu untuk musim ini. Besok keluar arahan lain. Sebab tokeh dia lain. Jadi kestabilan macam mana nak dibuat ni? Dulu kepala dia Perikatan Nasional, sekarang perkara dia Barisan Nasional. Yang Perikatan Nasional ni pun bincang lagi lah, macam mana pula mereka nak kekal berkuasa. Rakan-rakan kita, bekas kawan-kawan kita lah daripada PAS. Kita lama ceramah dengan dia, hidup dengan dia, bentuk kerajaan. Dulu, lepas habis pilihan raya, buat nama Muafakat Nasional, buat himpunan perpaduan ummah. Ketika mereka jerit bertakbir bersama-sama di pada BTC, ada yang sebut malaikat di langit pun ikut bertakbir ketika takbir itu. Hari ini di Johor, kita kena menghukum UMNO dan Barisan Nasional di Johor. Pula dah tak takbir dah dekat langit sama-sama. Jadi saudara dan sahabat-sahabat sekalian, itulah yang nak realiti politik Malaysia ni kalau pening-peningnya. Ketidakstabilan, kacau bilau, haru biru, kelang kabut, huru hara, haru huru, semua ni berlaku sebab ada orang yang risau dan tak boleh kalau mereka tidak duduk dalam kekuasaan. Pakatan Harapan, alhamdulillah, kita kekal dengan prinsip. Ada yang bertikai, kenapa nak sign MOU? Kita tengok dah kelang kabut. Selepas COVID, kita perang yang besar, panjang. Ni pun baru nak masuk endemik. Kenapa kita nak duk tukar Perdana Menteri je? Berbulan-bulan duk bincang nak tukar Perdana Menteri, tukar Perdana Menteri. Nak tukar Perdana Menteri, tukar Perdana Menteri. Nak jadi apa? Kita pun cakap, okey, tak apalah. Kita abaikan dulu, kita tangguh dulu. Kita tak tukar, tapi kita akan kritik. Bila harga barang naik, kita kritik lah. Bila pengurusan banjir slow, kita kritik lah. Bila ada corruption, ada rasuah melibatkan pemimpin dan ketua-ketua jabatan, kita tegur lah. Ini memang tugas pembangkang. Sebab kita nak pertahankan sebuah negeri yang berintegriti, negara yang lebih bermaruah. Dan sebab itu pada pilihan raya lepas, pilihan raya 2018, kita dapat tabir dan kita dapat menang. Dan kita dapat laksanakan. Kalau dicakap kita tak boleh laksanakan langsung, memanglah. Bukannya langsung.
Tak semua dapat kita laksanakan. Tapi saudara Kuzan sebut tadi, Jimmy sebut, banyak yang kita buat. Tapi dia sengaja tak nak ulang, sengaja tak nak highlight apa yang kita buat. Apa yang kita buat tak kita highlight, dia takkan highlight kan. Macam contoh sekarang, harga pasaran tinggi, harga barang tinggi. Ada orang laporan besar-besaran, TV3 lapor. Apa yang Selangor buat? Sekarang Selangor kita sedang buat jualan agro prihatin ataupun jual intervensi harga. Kita Selangor ni bukanlah ada Kementerian Pertanian. Kita ada Perbadanan Kemajuan Pertanian saja. Apa yang kita ada? Kita ada ladang ayam. Apa yang kita ada? Ladang pengeluaran telur. Bila tengok harga barang melambung, kita tahu rakyat susah, bekalan telur habis, sampai orang kata kita dah tak ada telur. Betul, bekalan telur habis 1 minggu. Jangan fikir bukan-bukan. Orang Johor ni mentang-mentang malam Jumaat ni balik ni. Nak bagi tahu sampai tak habis. Apa kerajaan buat? Kerajaan buat apa? Buat kaunser.